Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh tak? Clear tak yang? Okey, clear. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah dah bagi clear. Maaf ya, saya minta maaf banyak sebab saya kena masuk dalam rumah. Bahagian dalam mungkin ada masalah internet di bahagian luar. Bahagian luar mungkin ada masalah internet. Maafkan saya. Jadi kita sambung kita sambung balik. Kalau tak dengar saya kena ulang baliklah. Jadi saya kena ulang balik sekarang dah pukul berapa? 10.30. 10.30 sampai 11 InsyaAllah pukul 10 sampai pukul 11. Pukul 11 nanti setengah jam saya. Jadi macam yang tadi berdiam diri dalam masjid tu, maka adalah perempuan-perempuan yang haid dan nifas berhadap besar, maka diharamkan berdiam atau memasuki masjid kecuali sekadar melintas. Ini ada dinyatakan. Yang ni saya ulang sikit, patut saya takut masa tadi tak dengar. Jadi ada dalam dalil kita iaitu surah An-Nisa ayat 43. Walaupun dalam surah An-Nisa ayat 43 dia hanya mengatakan junub, tetapi dalam hukum kias yang kita belajar, maka kalau junub itu adalah hadas besar grade B, maka haid dan nifas adalah hadas besar grade A. Kalau hadas besar grade B pun haram mendiami masjid, apakan lagi hadas besar grade A, maka bertambah lebih-lebihlah lagi haram. Hanya yang dibenarkan melintas dengan ada hajat, iaitu kena pastikan bahawa tidak menitis kekotoran, iaitu darah haidnya itu tidak menitis. Sekiranya menitis walaupun melintas tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan sama sekali berbanding junub. Junub kalau air maninya katakan terkeluar menitis, dia tidak najis sebab air mani itu suci. Jadi itu kena faham. Jadi yang ketujuh, apakah yang tidak dibenarkan, iaitu perempuan yang dijima'. Perempuan yang berhadas besar, iaitu haid dan nifas, haram disetubuhi oleh suaminya. Jadi ini ada terdapat dalam bukti kidney dia, surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi untuk dah banyak masa kita terbuang, jadi saya tak payah ulang baca baliklah. Tadi saya dah baca. Jadi kepada yang tak dengar tadi, maka bolehlah rujuk kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi sekiranya, kalau persoalannya, sekiranya seorang suami telah mensetubuhi isterinya, mungkin dia tak tahu, yang biasa berlaku macam ni, perempuan-perempuan yang dah kering haidnya tetapi belum mandi. Jadi bagi perempuan-perempuan yang telah nakok, yang ni telah bersih haidnya tapi belum mandi, hadas besar, mandi wajib, maka tidak boleh juga disetubuhi. Jadi kalau para suami mensetubuhi, maka dia dikenakan hukum tanzir. Jadi saya kalau nak lebih jelas itu dalam bab tapi kat sini saya terangkan sedikit apakah hukumnya, iaitu pertama, dia kena bertaubat kepada Allah dengan meminta ampun di atas dosa yang telah dilakukannya. Dan yang kedua, dia hendaklah menebus dengan dinar, atas dinar, dan diberikan, sedekahkan kepada fakir miskin. Diwajibkan ke atas suami, isteri tak diwajibkan atas suami, termasuk juga kifarah kalau jima' dalam bulan Ramadan, hanya suami saja yang kena. Jadi kenapa diharamkan persetubuhan ini? Ia boleh membawa kepada mudarat atau penyakit. Jadi satu dinar ini harganya kena disemak lah. Harga semasa kalau nak dibandingkan dengan RM. Sebab
currency ni dia sentiasa berubah. Tapi kalau nak di sini dinyatakan 1 dinar bersamaan 4.25 gram emas. 4.25 gram emas. Jadi kalau nak semak sekarang harga emas 1 gram berapa? Kalau harga emas 1 gram sekarang saya pun tak tahu ya, dah lama tak beli emas. Contohlah, contoh 200 1 gram, maka 2 kali 4 800. Kalau dah 0.25, kalau 200 lebih emas, mau dekat 1000. Ya, kena hukumnya dan hukum tanzil itu dan duit itu kena disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi bertaubat dan kena denda. Kalau tak bayar denda tak boleh. Ya, kena bayar denda. Jadi yang keenam, bersenang-senang di antara pusat dan lutut. Tadi berjimat. Yang ini antara pusat dan lutut pun dilarang ya. Jadi apabila isteri dalam keadaan haid, diharamkan suami bersenang-senang dengannya di antara pusat hingga lutut. Kenapa ya dilarang? Sebab dalam Islam ni dia banyak hukum mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Sebab itu kalau kita tengok ya dalam Allah melarang zina tu, Allah tak kata janganlah kamu berzina. Dalam Al-Quran dia tak cakap janganlah kamu berzina, tapi dia cakap janganlah kamu hampiri zina. Nampak? Begitu juga dalam kalau tengok dalam hadis ya, dalam larangan ni dia mencegah. Nabi kata orang perempuan janganlah berwangi-wangian apabila keluar rumah. Maknanya tidak dibenarkan ya Nabi pakai minyak wangi, sebab dia kata apabila perempuan yang keluar memakai minyak wangi dan harumannya dicium oleh lelaki ajnabi, maka kalau hidung yang mencium jadi zina hidung, mata yang melihat jadi zina mata, tangan yang memegang zina tangan, kaki yang menuju zina kaki, dan kata Nabi terjadinya zina atau tidak adalah kemaluannya. Nampak? Jadi kita tengok banyak dari segi itu. Islam itu menekankan kepada pencegahan. Ya? Jadi kenapa diharamkan bersenang-senang pusat itu? Takut terbabas. Senang ceritanya. Jadi dia kata dari Umar radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dihalalkan bagi lelaki di atas isterinya semasa haid? Maka Rasulullah bersabda yang bermaksud, apa yang ada di antara kain, antara pusat dan lutut, dan berwaspada dari apa yang menghampiri kepada persetubuhan. Jadi itu amarannya lah tadi. Jadi ini riwayat daripada diriwayatkan oleh dari Umar radhiyallahu anhu ya, Sayyidina Umar Al-Khattab, dan diriwayatkan oleh hadis Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi kat situ ya, jadi hadisnya pun ada. Jadi dia kata pendapat yang lain tidak diharamkan asalkan dapat menahan diri daripada bersetubuh. Jadi ini ada berlaku khilaf. Dalam perkata bersenang-senang antara pusat dan lutut ada khilaf. Maknanya ada setengah mengatakan tak boleh, ada setengah mengatakan boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Sekiranya mereka dapat menahan diri. Dia kata, tidak haram asalkan dapat menahan diri dari melakukan persetubuhan. Jika tidak dapat menahan diri, hukumnya haram sama seperti yang di atas, yang sebelum ini. Dari Anas ya, dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda yang maksudnya, perbuatlah segala sesuatu kecuali bersetubuh. Yang ini diriwayatkan daripada Abu Dawud ya. Jadi ada daripada Sahih Muslim ya, Syarah An-Nawawi ya. Jadi bab haid dibolehkan, sabit yang zahir, dan Imam Nawawi mengkuatkan perkataan ini. Maka ada hilaf. Hilafnya apa? Kalau lelaki itu dapat menahan daripada ending dia. Dia beginning aja. Maaf ya, saya tak menucah, saya cakap yang benar. Jadi kalau beginningnya boleh, lepas tu stop di tengah jalan, maka boleh. Itu hilaf ulama. Tapi dia kata kalau tak dapat menahan, kena juga sampai ending, maka totally haram. Macam tu ya. Jadi itu dia yang ke-8. Jadi hukum-hukum haid. Jadi apakah dia yang hukum-hukum haid? Iaitu haid ni kena faham ya. Ada orang dia dah biasa. Ni ada banyak sangat pertanyaan orang lah kepada saya, ustazah, saya dah biasa nak tidur
berwuduk. Jadi sekarang ni saya dalam keadaan haid. Boleh ke saya berwuduk sebab saya nak istiqamah? Jadi jawapannya, ia menghalang taharah kecuali mandi sunat ihram haji, sunat hari raya dan mandi kebersihan diri. Mandi kebersihan diri ni mandi haruslah. Kalau dah busuk, berpeluh, katakan balik jalan pergi mall ke ataupun berkebun ke, kan bau badannya, ada tanah ke, ada lumpur, maka diharuskan mandi yang macam tu. Itu mandi itu. Ya, jadi diharamkan taharah dengan niat ibadah. Maknanya diharamkan taharah dengan niat ibadah, maknanya apa? Tidak boleh mandi wajib. Tidak boleh berwudu. Tidak boleh tayamum kalau tak ada air. Ya, kena ingat tu. Haram bagi perempuan-perempuan yang haid dan nifas mandi wajib. Mandi sunat hari raya, sunat ihram boleh. Mandi biasa iaitu mandi harus boleh. Tapi mandi wajib tidak boleh, berwuduk tidak boleh. Jadi persoalan kat sini, kenapa saya menekankan? Sebab banyak orang bertanya saya, dia kata dia confused. Sebab apa? Ada setengah kata wajib mandi wiladah, ada setengah kata tak wajib, ada setengah kata patut mandi wiladah. Jadi sebenarnya saya terangkan kat sini ya, dengar baik-baik, jangan confused. Sebenarnya hukum mandi wiladah ini ada dua. Hukumnya tertakluk. Jadi kena fahamkan betul-betul ya. Memang salah satu syarat mandi wajib adalah lahir bayi, iaitu dipanggil mandi wiladah. Tapi saya nak jangan misunderstand, kata orang putih. Jangan salah faham, jangan keliru. Biar tahu, jangan keliru. Apa maksudnya kat sini? Bagi wanita-wanita yang bersalin tetapi lambat turun nifasnya. Lambat turun maknanya mungkin dia operation. Ya, kadang wanita yang operation, maka doktor masa operate tu dia keluarkan sekali darah-darah nifas yang terkandung dalam rahim. Sebab tu kadang dia lambat, ambil masa 2 hari, 3 hari baru dia turun darah. Maka kalau dia lambat turun darah selepas dia melahirkan sehingga melewati waktu solat masih tak turun darah, masa itu dia wajib mandi wiladah, mandi hadas besar. Mandi wajib kerana membolehkan dia bersolat. Ya, ingat tu. Tetapi kalau perempuan yang bersalin diikuti terus dengan turunnya nifas, maka batallah kewajipan mandi wiladah. Kena ingat tu. Apa tujuan dia mandi wiladah? Nak membebaskan badan dia dari hadas besar. Tapi dia dah turun nifas. Maknanya dia dalam keadaan berhadas besar. Jadi apa guna dia mandi wiladah? Tak guna. Ya kena faham tu. Jadi bagi perempuan-perempuan yang bersalin, selepas tu diikuti turunnya darah nifas, maka terbatalah hukum mandi wiladah. Dia tak perlu mandi. Kalau dia mandi pun jadi haram. Dia mandi wajib sedangkan dia dalam keadaan berhadas besar. Maka dia haram. Ya, jadi hukumnya adalah haram bagi taharah, bagi niat ibadat kepada perempuan-perempuan yang berhadas besar. Jelas ya. Jadi macam itulah apa ini. Maafkan saya menyampaikan apa yang saya belajar dari guru saya dan banyak sangat pertanyaan yang kadang-kadang pun para ustaz atau ustazah keliru bab ini. Jadi saya di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru saya. Walaupun dia muda, tapi saya banyak refresh dan menambah baik ilmu haid dan nifas saya, iaitu pada guru saya, ya, Ustaz Muhammad Anas. Terima kasih banyak-banyak. Jadi, okey. Jadi dia kata apa? Haid menghalang kewajipan solat. Haram melakukannya dan tak solat. Ini memang betul. Ya, jadi problem dah kat sini, ada juga orang pernah kerana dia rasa dia nak alim, kerana dia rasa dia rugi. Dia kata dia 7 hari haid, maka dia kata dia rugilah tak solat. Maka bila dia bersih haid, dia qada solat yang dia tinggalkan masa waktu haid. Jadi apakah hukumnya? Haram. Guru saya kata haram.
Sebab Rasulullah dah kata, sesiapa yang haid, ya, riwayat daripada Aisyah, maka Rasulullah memerintahkan hanya solat, hanya qada puasa tapi tidak qada solat. Jadi dalam hal beribadah kena tahu ada ilmu. Jangan suka-suka ikut nafsu tetapi nanti bukan dapat pahala, dapat dosa. Ya, kena tahu itu. Jadi haram perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas solat atau mengqadhakan solatnya. Ya. Yang memang dia waktu haid nifas lah. Tapi kalau yang waktu istiadah tu, yang dia tak faham lagi, atau dia wajib solat, atau jangan confuse. Katakan perempuan-perempuan dia tak cukup ilmu tentang haid dan nifas. Sekali bila dia belajar balik, oh ini sebenarnya waktu istiadah yang patut dia solat, maka dia kenalah qada. Macam tu. Ya. Jadi dia kata, haid melarang kewajipan puasa di bulan Ramadan. Haram melakukannya dan tak sah puasanya. Jadi kat sini saya menekankan, ya, dari segi puasa ni kadang tak orang, tak siapa. Saya pun pernah rasa sebab saya pun perempuan. Allah nak uji. 2 minit lagi yang nak masuk waktu maghrib. Dia boleh turun. Subhanallah. Tak nak. Kita kata, 2 minit lagi. Aku tak nak niat batal puasa. Aku nak kekalkan puasa. Walaupun hajar-hajar adik-adik perempuan, adik-adik mana perempuan, niat nak kekalkan puasa, maka dah terbatal secara automatik. Tapi kalau kita niat dalam hati mengkasatkan untuk mengekalkan puasa itu, haram hukumnya. Sebab tu kata guru saya untuk mengelakkan was-was. Kita memang bila kita dah period dalam bulan Ramadan, walaupun di ujung-ujung, automatically memang dah batal puasanya. Kita minum air, tak minum, makan ke tak makan, tetap batal. Tetapi kita kena dalam hati mengkasatkan kita dah memang batal. Macam tu. Kalau kita kata tak boleh, aku tak batal 2 minit lagi, tak boleh lagi, aku nak kira juga puasa, maka haram hukumnya. Jadi yang paling elok untuk mengelakkan was-was dan juga susahan syaitan, kita minum air sikit atau makan sikit kurma supaya membatalkan dari segi zahir. Itu guru saya kata. Tapi perlu, tak perlu, cuma untuk menghilangkan was-was sajalah. Macam tu. Ya. Jadi sebenarnya memang dah batal. Batinnya memang dah batal. Jadi jangan kita itikadkan aku nak pegang, sayang. Tak boleh. Haram hukumnya. Ya. Jadi kalau kata alah tinggal 2 minit, rugilah kena qada 1 hari. Tak apa. Kita kena ingat perintah Allah. Allah yang suruh. Kita taat walaupun tinggal 2 minit, kita kena qada 1 hari juga. Allah tak zalim. Tentu ada ganjaran pahala yang Allah bagi di atas kepatuhan kita kepada arahannya. Itu kena ingat. Berapa ustazah dia punya pahala? Wallahualam. Allah yang maha mengetahui. Yang penting kita akan dapat pahala taat pada Allah kerana Islam itu sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku patuh. Ya, itu kena ingat. Jadi yang keempat, haid menghalang sahnya itikaf dan haram perbuatan tersebut. Ya, jadi orang yang haid, dia tidak boleh itikaf. Jadi tadi saya lupa. Yang orang berwuduk tadi, nak tidur. Jangan buat Jangan buat. Wuduk itu adalah membebaskan hadas kecil. Sedangkan orang perempuan haid hadas besar. Grade A lagi. Jadi kalau dia berwuduk haram hukumnya. Sebab itu orang berjunub, dia sunat berwuduk sebelum dia melakukan sesuatu. Sebab kalau dia tak berwuduk sebelum dia melakukan sesuatu, makruh. Katakan malam, sejuk. Dia berwuduk aja. Maka dia nak tidur tak makruh. Kalau dia nak minum air tak makruh. Macam tu. Ya? Ataupun dia nak ulang lagi sekalipun, dia kena berwuduk supaya tidak makruh. Jadi kalau dalam junub, iaitu dia panggil hadas besar grade B, tu boleh berwuduk. Sebab macam cikgu saya kata, itu hadas besar grade B. Hadas yang sengaja dibuat. Maaf kena faham lah tu. Jadi hadas nifas dan haid tu grade A. Hadas yang datangnya dari Allah. Okey. Jadi dia kata, wanita itu juga haram ditalak. Talak, suami ceraikan dia haram.
wanita yang haid. Tapi sah. Talak jatuh. Sah. Bukan talak tak jatuh. Talak jatuh. Sebab tu, cuma kenapa jadi haram? Menyesa perempuan itu kerana waktu dia suci yang tu tak kira. Kan perempuan yang haid, tempoh edahnya 3 kali suci. Bukan 3 bulan 10 hari yang. Kalau perempuan yang kematian suami baru 4 bulan 10 hari. Tapi perempuan yang diceraikan adalah kalau dia masih ada haid 3 kali suci. Kalau dia dah menopause barulah 4 bulan 10 hari. Atau kalau dia dah menopause. Jadi kalau dia datang haid diceraikan, maka haid yang dia bersih ni tak kira. Kena tunggu nanti haid yang next time punya baru dikira satu. Sebab itu melambatkan tempoh edahnya. Sebab tu hukumnya haram. Jadi dia kata berkaitan dengan haid adalah edah dan istibrak. Yakni kebebasan rahim dan janin. Jadi istibrak ni kebebasan rahim dan janin. Ingat. Ada juga orang tanya saya. Dia kata, Ustazah, kalau perempuan mengandung diceraikan, tak sah kan talaknya? Sah. Sah talaknya. Cuma berhati-hati. Sebab tempoh edahnya kemungkinan pendek. Tu kena ingat. Katakan dia jatuhkan talak hari ni. Dia ngandung, tak kisahlah 2 bulan ke 3 bulan ke 9 bulan ke. Besoknya anak itu keluar daripada rahimnya. Sama ada keguguran atau bersalin. Automatik tempoh edahnya finish already. Kena ingat ya. Jadi perempuan yang mengandung bukan 3 kali suci. Sebab dia dalam mengandung. Dia tak ada haid. Jadi perempuan yang mengandung tempoh edahnya apabila janin itu dikeluarkan dari perutnya. Sama ada keguguran atau dia bersalin. Maka apabila rahimnya bersih, automatik edahnya tamat. Jadi kalau nak rujuk, kena nikah balik. Tu ya. Jadi tu kena faham. Jadi saya nak kena bagi tahu kat sini. Ya. Untuk, saya ulang lagi sekali. Untuk orang yang salah faham. Perempuan-perempuan yang mengandung. Perempuan-perempuan yang dalam haid. Atau dalam nifas. Talak yang digugurkan, talak yang dijatuhkan oleh suaminya tetap jatuh, tetap sah. Cuma hukum perbuatan suami itu adalah haram. Jangan bila dengar perbuatan menjatuhkan talak dalam waktu haid haram, maka dia kata tak sah talaknya. Tak, talak tetap sah. Itu kena ingat. Jadi, dia kata hukum dizihar pun haram. Jadi wanita haram dizihar atau ditalak. Zihar ni makna ada dalam surah Al-Mujadalah. Jadi boleh tengoklah dalam surah Al-Mujadalah tu macam mana yang dikatakan zihar itu. Jadi saya kalau nak terangkan pun boleh sedara-sedara sikit. Iaitu suami yang menyamakan isterinya dengan yang mahram baginya. Adiknya ke, maknya ke, seluruh badannya atau sebahagian anggota. Macam dia kata, punggung awak macam punggung mak saya. Maka tu jatuh zihar lah. Macam mana cara nak sucikan dia daripada zihar, boleh lihat surah Al-Mujadalah. Macam tu. Jadi yang ke-6, dia kata saya akan berhentikan pukul 11 sebab ada banyak sangat soalan. Lepas tu minta izin nanti saya kena pergi kat depan ambil buku saya lah. Sebab tertinggal kat depan tadi. Jadi yang dia kata, apa lagi? Berkaitan dengan haid adalah edah dan tadi tu saya dah terangkan. Apabila budak perempuan dia datang haid kali pertama, menandakan ianya sudah baligh. Jadi haid ini juga menandakan kanak-kanak perempuan itu telah baligh. Tapi ada syaratnya juga. Kalau kanak-kanak itu telah cukup mencapai umur 9 tahun Hijriah. Ataupun bulan Islamnya 8 tahun 8 bulan 21 hari. Macam tu. Jadi kena ingatlah 88. 88. Tapi kalau dulu cikgu saya kata 8888 pun boleh. Sebab kenapa 888? Sebab dia bukan tepat 9 tahun Hijriah. Dia kata boleh 15 hari sebelum sampai. Jadi katakan kalau 20 tolak 8 12 8. Sebab itu guru saya kata boleh 888.
8 tahun, 8 bulan, 8 hari. Dia kata nak ingat. Jadi kalau budak tu dah berumur 8 tahun, 8 bulan, 8 hari, Misihi, dia datang turun darah, maka itu dikira darah haid. Kerana 8 nak pergi 21 tu ada berapa hari? 13 hari kan? Jadi bolehlah. Sebab dia kata bukan tepat-tepat 19 tahun. Bukan tepat-tepat 9 tahun Hijri. Kalau dia datang 15 hari nak birthday pada 9 tahun Hijri itu, dikira juga haid. Maknanya betul lah guru saya cakap, ingatkan aja. Sebab tu saya ingatlah sampai hari ni, 888. 3 kali 8. Menyamai 9 tahun Hijri. Iaitu 8 tahun, 8 bulan, 8 hari. Kalau nak ikutkan 8 tahun, 8 bulan, 21 hari. Tapi kalau 8 hari, itu dah boleh. Sebab dah dikira haid. Okey. Jadi, kalau dah datang haid pada waktu syarak tadi, 8 tahun Hijri, maka itu dikira baligh. Kalau sebelum itu, katakan 8 tahun Hijri ke 8 tahun setengah Hijri, itu belum. Itu dipanggil darah fasad. Maka itu, walaupun dia sama macam ciri-ciri haid, tapi dia tetap bukan darah haid. Itu kena faham lah. Sebab tu nanti, ini secara, saya macam minggu lepas saya cakap, ini saya menceritakan tentang haid dan nifas secara basic, secara sekali lalu. Sebabnya, haid dan nifas ini termasuk taharah. Mana sebelum kita nak solat, atau buat ibadah lain, puasa ke, haji ke, umrah ke, maka kita kena settle taharah dulu. Maka bab haid dan nifas ini termasuk salah satu taharah. Jadi dalam taharah ni ada 9 bab. Maka haid dan nifas ini adalah bab yang ke-8. Kita dah nak dekat khatam ya, buku hijau ni. Buku hijau ni ada 9 bab, kita dah masuk. Hari ini adalah bab yang ke-8. Kalau tak ada COVID, kemungkinan kita dah habis dah pindah bab baru, bab solat. Tapi yalah, semua itu atas ketentuan Allah. Ada rahsia hikmahnya yang kita tak tahu. Ya. Jadi yang ke-7, apabila budak perempuan ni dah. Jadi dia kata, apabila budak perempuan itu telah datang turun darah pada tahun 9 Hijri, maka tertanggung ke atasnya segala hukum syarak. Jadi kalau sebelum ini, ya, sebab tu kena teranglah dengan anak. Kalau sebelum ini dia semayang cismo, saya kata. Sekejap ada, kejap tak ada, tak dosa. Pakai tutup aurat pun sekejap pakai, kejap tak. Atau tutup aurat tak sebenarnya mengikut syarat pun tak dosa. Tetapi apabila dia telah mukallaf, telah akhir baligh, maka dia kena wajib mengikut syarak. Kerana walaupun umur dia baru 9 tahun Hijri, dia bersamaan juga hukumnya dari syarak dengan wanita yang umur 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun sama je. Tak ada beza. Jadi, ya, yang last, ya, saya insyaAllah saya akan tutup pukul 11 ya sayang. Disebabkan banyak persoalan. Nombor 1, persoalan tentang haid. Ya, jadi haid ni pada perempuan yang mustahadah. Pasal minggu lepas saya terangkan pun ada yang tak faham. Tapi kalau tak faham dalam saya menerangkan bab istiadah, maka dia kena belajar dari mula, dari A to Z. Jadi jawab soalan saya akan jawab secara asas. Nanti ya, kalau kita dah habis COVID, saya memang ada buat bengkel fiqh darah, fiqh an-nisa, iaitu khusus tentang bab haid, nifas dan istiadah. Jadi itu kena berhubung dengan admin. Dan saya mengharapkan bagi siapa-siapa yang ada masalah muasadah, itu wajib, sangat wajib dia mengikuti. Dan bagi sesiapa yang tak terlibat dalam musadah pun menjadi fardu ain kepadanya. Kerana in future kita tak tahu. Itu memang tanggungjawab fardu ain, maknanya pada diri sendiri. Yang last, haid mewajibkan mandi apabila telah berhenti haidnya. Bila telah berhenti haid, maka wajib mandi. Jadi dalam hukum haid ni, ya, bukannya berhenti ni, kita agak je tengok, tengok je dekat kita punya suara dalam tak ada, kita turun mandi. Tak. Wajib disemak. Kalau dulu guru saya kata pakai kain, kapas ke apa. Sekarang senang, saya ajar anak murid saya beli cotton bud. Kedai RM2 baru satu paket tu RM2 saja. RM2 seposin. Maka apabila kita tengok darah tak turun, maka cek, masukkan cotton bud tu dalam kemaluan. Selalu kemaluan itu ya, kita cek sehingga ke atas sikit, ada tak lagi. Bila kita cabut, kita lihat.
sama ada dia bersih. Sebab ini ada hadisnya iaitu dari Aisyah radhiyallahu an. Dululah masa zaman tu mereka bertanya tentang haid ni dengan Aisyah, dengan Rasulullah segan. Yalah kan ni bab ni, jadi Aisyah lah jadi perantara. Jadi itu yang Aisyah bertanya lah dengan Rasulullah. Dan Aisyah berkata apa? Janganlah kamu terburu-buru untuk solat atau puasa sehingga kamu dapati kapas yang dimasukkan ke dalam saluran paras kamu didapati bersih. Warna jernih. Ataupun kalau ada cecair, warna jernih. Kalau ada selain macam urat benang, satu lain kan, warna coklat ke, warna merah ke, warna keruh ke, warna kuning, tetap itu masih belum suci. Dengan syarat belum melebihi 15 hari. Kalau dah lebih 15 hari itu ada hukum lain. Ya? Jadi saya tutup tentang sini. Saya akan jawab soalan ya. Nanti saya jawab soalan yang telah diantar dalam grup dahulu. Selepas itu nanti saya akan lihat, kalau ada masa lagi, saya akan lihat di Facebook yang telah dikumpulkan oleh admin untuk saya jawab. Minta izin saya keluar sekejap, ambil buku soalan itu. Kejap ya. Okey. Maaf ya tadi. Saya konon-konon kat depan dia terang. Rupanya tak boleh kat depan ada. Selalunya boleh internet kat depan tu. Hari ni tak boleh pula. Maaf. Itu semua atas urusan Allah. Okey. Jadi soalan pertama ya. Soalan pertama. Jadi saya berterima kasihlah dengan pihak admin Rumah Ngaji Bidadari Syurga. Jadi ini semua atas inisiatif admin ya yang mengusahakan FB Live. Sebab COVID dekat Johor ni, COVID-nya si positif aja. Jadi baru nak pergi kelas, baru siap-siap nak pergi kelas, dah keluar-keluarkan baju dah nak pergi. Tengok-tengok diumumkan tak boleh. Jadi kena macam tu. Dah sampai 3-4 bulan tak belajar. Jadi tak katam-katam. Jadi macam anak muridnya pun dah susah hati juga. Ilmu tak habis-habis belajar. Jadi dengan inisiatif admin ni orang muda, pandai IT. Jadi mereka mengusahakan secara online. Tahniah, syabas dan terima kasih. Jadi macam saya ni saya cakap dengan mereka. Saya ni nenek tua. Maaf kalau tersalah dan silap. Ya. Jadi maafkan saya lah kalau saya tak berapa nak clear tentang ni. Tapi tadi bukan masalah saya tak pandai. Masalah lain internet saya berona sebentar. Ya, itu semua atas urusan Allah lah ya. Jadi okey, soalan yang pertama. Kalau kita lalu kubur, ya. Soalan ni tak ada dari siapa-siapa, dia tak ada mention nama, jadi saya tak cakap nama dia lah. Kita beri salam kepada ahli kubur. Soalannya, boleh kita beri salam kepada Rasulullah? Macam mana caranya? Jadi boleh. Kita nak beri salam pada Rasulullah. Kalau kita masuk Raudah, boleh. Kalau kat sini, boleh. Rasulullah jauh sana, boleh. Macam mana caranya? Itulah macam yang kalau nyanyi tu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itulah kita beri salam kat Rasulullah. Kalau kita masuk Raudah kan, kita beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi kalau katakan kat sini, kita kan ialah nak pergi. Sebab tu kadang-kadang kita berkirim salam dengan orang yang nak pergi haji dengan umrah kan. Tapi Allah itu maha pengasih penyayang. Katakan zaman COVID sekarang, duit ada, nak pergi umrah pun tak boleh. Nak pergi haji pun tak boleh. Ya, atas juga ketentuan Allah. Maka kita boleh kita selawat-selawat nak tidur, kita cakap. Sebab Rasulullah kata sesungguhnya sesiapa yang memberi salam kepadaku dan berselawat kepadaku, malaikat akan mengambilnya dan menyerahkan kepadaku. Nampak? Sebab kenapa? Rasulullah tu Habibullah, kekasih Allah. Maka kita boleh saja beri salam. Ya, jadi kita nak cara beri salam tu bukan Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum ya Rasulullah, bukan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tengah tu kalau ada yang nyanyi-nyanyi tu kan, Assalamualaikum. Saya tak ada nyanyi, maaf. Ya. Jadi dia kata lagi, bolehkah kita memberi salam kepada makhluk lain seperti pokok, binatang-binatang? Sebenarnya memberi salam ini kepada manusia. Ya.
Jadi pada pokok, pada binatang tu, boleh kalau nak beri salam, tak ada hukum. Berilah salam. Assalamualaikum pokok. Sebab kalau orang dulu-dulu pun dia kata, bila dia nak ambil ubat herba kat hutan, dia beri salam kepada Nabi Sulaiman. Tu mak saya lah cakap. Cakap kenapa mak nak beri salam kepada Nabi Sulaiman? Sebabkan Nabi Sulaiman yang menguasai binatang, udara, langit, semua. Jadi dia kata ambil barakah. Jadi dia beri salam. Assalamualaikum ya Nabi Sulaiman. Contoh. Jadi ya dalam ni, kalau nak beri salam, tak ada apa. Hukum tak ada. Tak ada hukum. Boleh je lah. Harus sajalah. Harus. Maknanya harus sajalah. Buat pun tak pahala. Tinggal pun tak dosa. Macam tu. Ya. Jadi soalan kedua daripada Puan As. Soalan ni yang kena panjang huraiannya. Ya. Jadi saya baca dulu. Minta maaf Puan As, kalau tak faham nanti kena menghadap saya bertalaki. Dan ya, bagi ini ya, Puan As ini sebenarnya kita panggilkan dia sebagai perempuan yang mustahadah, perempuan yang beristiadah. Ya, jadi kalau orang yang beristiadah ni dia tertakluk pada 7 hukum. Ya, jadi kalau siapa yang tak belajar secara in detail bab haid nifas istiadah ni memang tak faham. Memang tak faham. Tapi oleh kerana ada pertanyaan, saya akan jawab secara asas yang harap-harap dia boleh faham. Soalan dia, saya uzur bulan 11, 12 hari. 28 hari bulan 11 hingga 9-12. Ujung 11 hingga awal 12. Ya? Dan saya nakok. Ini berhenti. Saya harap nakok tu maknanya dia dah cek. Dia dah ambil kapas, cotton bud, dia dah masuk dalam salur paras dia, memang bersih. Itu nakok. Kalau dia masuk cotton bud dalam salur paras dia ada lagi walaupun sedikit, itu dipanggil fatrah. Fatrah tu masih dalam keadaan haid. Cuma darah itu tidak mengalir keluar. Ini kena jelas. Jadi saya anggap dia bersih ni nakok lah. Jadi dia kata dia bersih 7 hari. 10, 12 hingga 16, 12. Dan dia kata dia turun balik darah pada bulan 12. Dia kata haid kat sini. Maka jawapannya tidak sayang. Jadi dia kata pada 17 hari bulan 12 sehingga 30, 12, 14 hari dia haid. Dan dia kata dia bersih 8 hari, 31, 12 hingga 7 hari bulan 1. Maka dia kata 8 hari bulan 1 turun darah sikit-sikit, 9 bersih, 12 datang sikit, sekarang 13, 14, 15 dah bersih. Jadi dia kata bagaimana? Boleh ke saya mandi? Boleh ke saya semayang? Jadi secara ringkas saya jawab begini. Dengar baik-baik ya Puan As. Dan juga sesiapa yang ada masalah mustahadah. Yang minggu lepas pun ada satu orang bertanya tentang ini. Kes dia pun lebih kurang sama. Iaitu kes dia. Ya. Jadi saya kata sesiapa yang perempuan mustahadah. Dia tertakluk kepada 7 hukum. Ya. Lain orang, lain kes. Tak boleh sama. Jadi dalam hukum perempuan, Puan As ini adalah dia kena melibatkan hukum penyampurnaan suci. Salah satu daripada hukum. Dia ada hukum adat, ada hukum tamyiz, ada hukum penyampurnaan suci. Ya, kena tengok. Jadi kenapa saya secara literal ya, terang ya. Dia datang bulan ya, datang bulan 11 itu selama 12 hari. Dia datang, turun lagi darah kali kedua selepas suci 7 hari. Jadi kena ingat, hukum, dia ikut yang ni, dia faham semaksimum haid 12 hari. 15 hari. Maka hukum itu tak boleh diguna pakai ya, bagi Puan As. Ada masa boleh, ada masa tak boleh. Jadi dia kata, dia turun darah balik adalah selepas nakok 7 hari. Iaitu pada 17 hari bulan 12. Ya, saya ulang balik. Bagi sesiapa, tolong take note. Dia turun darah 28-11 hingga 9-12. Dia bersih 10-12 hingga 16-12. Dia turun balik darah 17-12 hingga 30-12. Saya tak biasa cakap haid. Jangan cakap haid, cakap turun darah. Sebab belum tentu haid. Jadi, lepas tu dia kata dia bersih 31 hingga 7. Dan dia turun balik darah sedikit sebelah pagi 8 bulan 1. Dan dia bersih 3 hari 9 hingga 11 dan 12 datang balik. Okey.
Yang pertama haid 14 hari, 12 hari betul. Yang dia nakok, kita panggil nakok dia tak cukup. Sebab antara pusingan haid pertama kepada pusingan haid kedua, minimum wajib ada 15 hari. Paling pendek. Tapi sekarang dia hanya ada 7 hari. So dia kurang 8 hari. So dia datang, dia kata dia haid kedua 17, 12 hingga 30. Maka itu bukan haid. Separuh dia datang, dia kata 17, 12 hingga 30, 12, 14 hari. Maka kena ambil dulu 8 hari, campur dengan 7 hari yang dia bersih pertama menjadi 15 hari. Maka 7 hari pertama bersih, campur lagi dengan darah yang turun 8 hari, itu adalah istihadhah, bukan haid. Ya? Jadi 14 hari turun darah, 8 hari dia keluarkan sebagai istihadhah dan bakinya 6 hari. Sebab 14 hari kan, 17, 12 hingga 30, 12 itu 14 hari. Dia ambil dulu 8 hari, campur dengan 7 nakok yang sebelumnya, jadi 15 hari, ada baki 6 hari. Maka 6 hari itu adalah haid dia. Jelas ya? Jadi bukan 14 hari haid dia hanya 6 hari. Selepas hari pertama, turun darah 17 hari bulan sehingga 24 hari bulan, itu adalah istihadhah. So, 25 hari bulan sehingga 30 hari bulan baru haid dia yang kedua. Selepas itu dia kata dia suci 3 hari. 31, 12 hingga 7 hari bulan 1. Itu nakok haid. Yang mula-mula tadi nakok bersih. Ini nakok haid. Kenapa nakok haid? Pasal dia belum cukup. Dia baru 6 hari kan haid. Lepas itu dia suci. Dia suci berapa hari? Dia suci 8 hari. Yang kedua dia suci 8 hari. 6 campur 8 berapa? 14 kan? 14 hari. Maka dia kata hari yang ke-15. 8 hari bulan 1 dia keluar haid sedikit sebelah pagi. Maka itu masih haid lagi. 8 hari bulan 1 dia keluar. Dia kata sikit darah waktu pagi. Maka darah itu dikira haid. Ngam 15 hari. Ya? Jadi itu haid. Jadi selepas itu dia kata 9 hingga 11 nakok. Tak ada darah. Itu nakok suci. Maka pada 8 hari bulan itu, cuma lain kali saya nak bagi tahu kat sini. Sesiapa yang nak tanya saya soalan haid, kena in detail. Kena bagi masa. Kalau katanya dia keluar tu 28 hari bulan 11 tu pukul berapa? Pukul 9 pagi, 9 malam. Kerana kita akan kira tu by hours. Bukan by day lagi. Sebab minimum 24 jam. Bukan minimum 1 hari. Maksimum 360 jam. Walaupun nampak kadang-kadang 15 hari. Tapi sebenarnya dah 15 hari setengah. Sebab kalau dia mula pukul 9 pagi. Maka dia akan finish pukul 9 pagi. Kalau dia kira hari. Mungkin dia kira pukul 6 petang baru habis. Maka dia dah tertinggal solat zuhur asar. Nampak tak? Sebab itu kena hours. Ini nanti saya akan tunjukkan bila dalam bengkel. Macam mana cara nak merekod dan mengira. Ya. Jadi okey. Selepas itu, dia kata dia nakok 9 hari bulan 1 sehingga 11 hari bulan 1. Dan 12 hari bulan 1 keluar balik darah. Maka 12 hari bulan 1 itu adalah istihadhah. 9 hingga 11 itu adalah nakok suci. Jadi itu secara asas saya bagi tahu. Sesiapa yang ada asas, insya-Allah dia boleh faham. Sesiapa yang tak ada asas, dia tak tahu. Memang tak tahu. Sebab itu yang saya banyak kali cakap dengan my admin. Memang kena cepat-cepat buat bengkel ni. Tapi memang kita dah plan nak buat. Tapi asyik terhalang kerana COVID. Adalah kehikmah kebaikannya yang Allah rancang. Kita rancang, Allah pun merancang. Ya. Jadi perancangan Allah lebih baik. Tapi macam itulah. Cuma kalau benda yang mendesak ni, saya bagi tahu macam tu. Jadi diharap Puan As yang dia anggap haid 14 hari itu pada 17 hari bulan 12 sehingga 24 hari bulan 12 selama 8 hari. Tolong qadha balik solatnya yang 8 hari itu.
yang daripada 17 hari bulan 12 hingga 24 hari bulan 12. Sebab itu bukan haid tapi istiadah. Okey. Jadi saya harap dapat kepahaman sedikit. Jadi untuk Puan As, kalau dia tak faham, tolong nanti benda ni kan saya akan share. Tolong save, ulang-ulang balik tengok. Okey, kalau tak faham juga boleh jumpa saya lah. Kita kena bertalaki secara depan-depan. Kalau sebelum kita sempat buat bengkel lagi. Okey, soalan ketiga. Soalan ketiga dia kata apa? Mengandung tapi doktor tak sahkan lagi. Tak apa. Doktor itu hanya secara resmi. Tapi sekarang kan kita dah ada canggih alat apa tadi? Alat menyemak kehamilan. Jadi dia kata kandungan 8 minggu, bayi tak ada dalam perut. Saya assume keguguran. Jadi apakah hukumnya? Adakah kita nak ambil hukum istiadah? Hukum nifas atau haid? Jadi ingat ya, nifas ini apabila sesuatu di dalam rahim janin keluar. Maka walaupun baru 8 minggu, iaitu 2 bulan, walaupun sebulan, maka itu dikira adalah nifas. Soalannya, jadi saya dah cakap soalannya adalah nifas, bukan haid ya. Okey, darah kejap ada, kejap tak ada. Jadi darah kejap ada, kejap tak ada. Sebab haid kena rekod. Minimum 24 jam. Maksimum 360 jam. Tapi nifas minimum dia lazah. Jadi maksimum dia 60 hari. Jadi darah kejap keluar, kejap tak keluar. Maka darah yang keluar itu dipanggil nifas. Bila berhenti, apa perlu buat? Mandi. Cek selalu. Bila berhenti, tengok dekat seluar dalam, tak ada darah. Apa yang perlu buat adalah semak. Memasukkan sesuatu dalam saluran faraj untuk memastikan sama ada dia nakok atau fatrah. Kalau nakok, mandi. Wajib. Lepas tu solat. Kalau keluar lagi, berhenti. Berhenti. Maknanya kita dalam keadaan hadas. Nifas. Nanti bila tak ada, semak lagi. Cek. Fatrah atau nakok. Kalau bersih nakok, mandi lagi. Jadi kalau macam itu Ustazah, saya kena on mandi. Mandi je lah. On off. Ya. Mengikut kepada, dia ada, ni dah. Mengikut kepada Imam Nawawi, wajib mandi masa bersih. Bersih mandi, keluar balik berhenti. Bersih lagi mandi, solat, keluar balik berhenti. Macam tu. Jadi dia kata sebab minimum nifas 60 hari. Jadi dicadangkan kepada orang ini, dia kena cuci lah. Pergi jumpa doktor, buat cuci rahim kan biasa. Supaya darah itu terus keluar cantik dan rahim nanti cantik. Kata kalau tak cuci pun takut rahim tu bermasalah, nanti nak mengandung balik susah. Sebab apabila melebihi 60 hari, dia dah dikira istiadah. Okey, soalan yang keempat. Jadi kalau lebih 60 hari, kira istiadah. Tapi nanti ada lagi hukum-hukum dia tu. Bukan kata, maaf ya, bagi orang yang haid, jangan gunakan istilah ini. Sebab dia baca, sekurang-kurang haid, 24 jam, seminimum haid lah. Mana sekurang-kurang, betul lah tu. 24 jam, semaksimum 15 hari. Dia pun kira haid dia, berhenti nakok ke, keluar ke tidak, sampai 15 hari. Hari ke-16, baru dia mandi solat. Salah. Kata guru saya, kan, sangat salah. Saya ada tengok dekat Facebook, ada satu ustaz, tak naklah sebut ustaz apa. Dia kata siapa yang buat macam tu, ajaran sesat, dia kata. Maknanya tu betul-betul salah dari segi ilmu. Bukan begitu. Apabila perempuan darah haidnya lebih 16 hari, dia tertaluk kepada 7 hukum. Hukum 7 mustadah. Dia boleh jadi hukumkan tamyiz, penjamuan suci, hukum adat. Banyak lagi. Jadi macam yang kes tadi, penyempurnaan suci. Apa pasal apa dia kata penyempurnaan suci? Sebab sekurang-kurang antara haid pertama dengan haid kedua, tengah-tengah kosong, wajib ada 15 hari. Paling kurang. Maksimum, tak ada had. Sampai 10 tahun tak datang, lepas tu datang balik pun, dikira haid. Jadi soalan yang keempat. Dalam hati cakap nak puasa. Ni. Soalannya daripada siapa ni? Maaf, saya tak salin tadi.
Dalam hati cakap nak puasa ganti. Yang ni pasal qada lah, pasal wajib. Tapi lupa niat waktu malam. Esok sah puasa. Jadi untuk pengetahuan semua, sebagaimana solat ada rukunnya, sebagaimana taharah ada rukunnya, maka puasa pun ada rukunnya. Jadi rukun puasa adalah niat. Dan niat ini ada dua hukum. Niat puasa fardu berbeza hukumnya dengan niat puasa sunat. Jadi dengar sini baik-baik. Puasa ganti adalah puasa qada, iaitu puasa fardu. Untuk puasa fardu, tempoh valid niatnya selepas maghrib sehingga hampir subuh. Sebelum masuk subuh. Itulah waktu niatnya. Ya. Selepas maghrib, waktu macam kalau orang puasa lah, waktu berbuka sehingga waktu imsak sampai kepada masuk subuh lah. Masuk aja subuh, finish already. Dia punya valid niat dia. Dah tak valid lagi kalau niat. Maka puasanya besok tak sah. Tapi untuk puasa sunat, dia punya tempoh niatnya daripada lepas maghrib sehingga sebelum waktu zuhur. Maknanya, macam ini ada hadisnya, Rasulullah balik kepada rumah Sayyidah Aisyah, dia bertanya kepada kepada Ummul Mukminin, adakah sesuatu yang boleh saya makan? Maka Aisyah menjawab, tiada apa-apa ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, kalau begitu aku puasalah. Jadi Rasulullah berniat puasa sunat. Jadi sesiapa yang nak puasa sunat, valid niatnya sehingga sebelum zuhur. Ada syaratnya, dengan syarat belum membatalkan puasanya ataupun belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contoh, dia biasa puasa hari putih, lepas tu tengok jadualnya silap. Sekali tengok, hari ni rupanya hari 13. Patut aku puasa hari ni. Dah pukul 10 baru dia terperasan. Maka pagi tu dia belum lagi sarap, belum lagi melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka dia boleh niat. Aku puasalah sunat. Boleh. Tapi kalau dia dah pagi-pagi, dah makan, dah membatalkan puasa, dah minum, maka tak boleh dah. Jelas ya kat situ. Jadi okey. Sebab apa? Ini mengikut kepada sabda Rasulullah yang mengatakan sesungguhnya bermula amalan itu dengan niat. Ya? Okey, soalan yang kelima. Saya tengok ya. Untuk soalan di Facebook, admin dah kumpul. Kalau ada, saya akan semak selepas ini. Kalau masa cukup, saya akan jawab. Ya, sebab masa kita sampai 11.30. Kalau masa tak cukup, saya akan bawa kepada minggu depan lah. Sebab soalan yang dalam grup pun masih ada 6 soalan. Saya baru jawab 4. Okey, soalan yang kelima. Ibu sakit skizofrenia. Maaf ya, sebutnya pun tak tahu. Maknanya penyakit mental serius, positif halusisasi, iaitu boleh dengar-dengar, boleh lihat-lihat. Jadi dia kata bila ibu dalam keadaan sakit, dia suka mencarut, menyumpah serana. Dia kata dan bila dalam keadaan itu dia nak minta buka pintu, maka saya tak turuti kehendaknya. Yelah, mak dalam keadaan itu kita buka pintu, dia lari ke mana-mana kan lagi susah. Jadi apabila saya tak menuruti kehendaknya, ya, ini daripada soalan Puan Reni Abdul Kadir. Ya, dia kata dia akan sumpah seranah saya sebab saya tak buka pintunya. Dia kata pintu surga tidak terbuka untuk engkau. Dia cakap itu. Jadi untuk pengetahuan Puan Reni Abdul Kadir, insya-Allah, ya, insya-Allah, ya, sumpah seranah emak itu tidak dikabulkan Allah. Sebab yang pertama, dia dalam keadaan tidak normal. Yang kedua, kita buat itu bukan derhaka melawan dia, tapi kita nak menjaga keselamatan dia. Dalam keadaan dia macam tu, kita buka pintu, dia ke mana-mana. Dalam mental dia yang sakit, mental yang teruk, kalau dia membahayakan orang lain, masalah juga. Maka insya-Allah,
ya, insya-Allah Allah tidak mengkabulkan doanya, ya. Jadi Puan Reni Abdul Kadir jangan bimbang. Buatlah baik kepada emaknya, berdoa kepada Allah semoga emaknya disembuhkan dari penyakit itu, ya. Jadi kita kena lihat ya Puan Reni, itu dari segi zahir, dari segi batin kena lihat adakah dia wajib solat. Kalau dalam keadaan tidak sedar, dia tidak wajib solat. Sebab tidak sedar ni maknanya akalnya tak ada. Macam orang gila, koma, kan? Nah, dia tak wajib solat. Tapi tengok, dijagalah. Kalau dia on off, maka masa dia on tak wajib solat. Tapi masa dia off, kena solat. Ya sayang? Jadi ini memang satu tugas yang berat. Cabaran ujian Allah. Maka bersabarlah. Bersabar dan berdoa. Mudah-mudahan Allah ya mensembuhkan penyakit ibu Puan Reni, dan saya juga berdoa mudah-mudahan Allah memberi afiat kepada beliau. Okey. Jadi soalan penghabisan daripada Puan Ima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada orang tua uzur, tapi dia cakap uzur. Jadi uzur ni ada dua. Uzur badan sakit, ada uzur otak, mental. Jadi Puan Ima, dia kata soalan dia, kalau datang sakit, dia tak nak solat. Saya cakap baik-baik, boleh solat duduk, dia pun tak nak. Tapi kalau dia baik, dia nak solat. Jadi saya tak jelas soalan ini. Jadi di sini saya huraikanlah. Kalau sakitnya itu melibatkan anggota badan, tetapi mentalnya, otaknya masih sihat, masih sedar, kan ada hukumnya. Bagi orang yang sakit, tidak boleh berdiri tegak, menyandar. Berdiri secara menyandar dulu. Tak boleh duduk. Duduk pun ada banyak cara, istirahat, tawaruk, bersila, tabaruk. Duduk berselunjur pun ada. Tak boleh juga lagi mengiring ke kanan. Tak boleh lagi terlentang. Tak boleh lagi guna isyarat mata. Last ya. Kalau dia dekat ICU, otak dia masih sihat sedar, dia kena semayang. Walaupun dengan menggunakan isyarat mata. Tu kena belajar lah lagi macam mana cara-cara solat bagi orang yang uzur. Maka kalau dia uzur fizikal, tidak jatuh kewajipan solat. Tetapi kalau dia uzur mental. Kata orang dah tua ni, kata Jawanya pikun. Kata Melayunya nyanyok. Kata orang penyakit doktor kata Malaysia tak tahu nak sebut. Jadi orang nyanyok ni ada setengahnya nyanyok teruk, ada setengahnya mini lah, minor nyanyok. Jadi sometimes dia sedar, sometimes dia tak sedar. Masa orang nyanyok tu dalam keadaan dia nyanyok, memang dia tak wajib solat. Sebab dia dalam keadaan tak diwajibkan solat. Maka orang wajib solat ni ada 7. Salah satunya sedar. Kalau orang gila, orang koma, dia tak sedar. Atau tadi gila tadi termasuklah nyanyok. Dia tak sedar. Maka masa dalam keadaan dia nyanyok tadi, dia tidak wajib solat. Kalau dia nyanyok tu sampai melepasi waktu. Contoh dia nyanyok pukul 12.30, zuhurnya pukul 1. Dia sedar nyanyoknya pukul 5 petang. Dah masuk asar. Maka dia tak payah tahu qada zuhur. Sebab zuhur tadi dia dalam keadaan nyanyok. Maka dia tak perlu qada solatnya. Tapi kalau dia sedar sebelum asar, walaupun setakat takbir Allahu Akbar, masuk asar, maka dia wajib qada solatnya. Jelas ya. Jadi kat sini Puan Ima, saya dah jawab dua-dua. Maka kalau dia uzur sakit mental, iaitu nyanyok, maka dia tak wajib solat. Tapi kalau dia sakit, hukum wajib solat. Jadi sebagai anak dah cakap mak tak mahu, kita kena cari orang yang dia boleh lah. Mungkin Puan Ima dia tak ada ke ustaz ke ustazah ke, atau ada anak-anak lain yang dia boleh dengar ke, imam ke, siapa usahakan. Cari orang yang dia boleh dengar. Kadang-kadang kan ada mak kita gitu. Kadang dengan anak ada 4-5 orang, kalau anak ni cakap dia enggih je kata Jawanya. Maka usahalah tentu. Ya? Kalau kata tak boleh juga, tak ada siapa-siapa, maka kita cakaplah dengan baik, jangan sampai jatuh neraka, kita mengingatkan dia
Dan yang penting kita berdoa kepada Allah. Sebab semua itu hidayah milik Allah. Tapi sebagai kewajipan kita kena jalankan tugas. Maknanya sampai tiba waktu kita kena tolong dia beristinja, tolong dia berwudu, tolong apa. Mungkin kita solat depan dia. Supaya dengan kita meniatkan supaya Allah memberikan hidayah. Ya? Jadi tunggu dia baik. Kalau betul dia pikir dalam masa dia baik dia solat, betul lah. Jadi nak tahu dia betul tanya atau tidak, boleh jumpa doktor lah. Kan doktor tentukan memang punya apa tu mak puan memang ada dalam keadaan penyakit tengok. Kalau confirm memang betul dia tu sakit kerana tengok, tak wajib dia solat. Ya? Jadi habis untuk soalan, untuk saya menjawab soalan. Jadi masa pun cukup. Jadi ya, insyaAllah saya tutup di sini. Untuk soalan yang ada di Facebook nanti saya akan tutup semua dan yang setelah kepada saya, insyaAllah saya akan jawab untuk minggu hadapan. Boleh ya? Jadi sebelum saya berundur diri, mari kita sama-sama membaca kertas sedikit dan surah Nas. Ya. Yang baik semuanya dari Allah, yang telah dari saya sendiri.